So topik kita pada hari ini adalah tentang Bootstrap. So saya terus kepada perkara yang saya nak share pada live hari ini, iaitu mengenai Bootstrap. So untuk pengetahuan penonton semua, pembangunan sesuatu website ataupun aplikasi terdiri daripada dua side, iaitu kita panggil front end development dan juga back end development. Okay, so front end development ni output dia adalah paparan yang user nampak, iaitu user interface. Seperti mana kalau kita buka website kan, ada design-design tu semua tu adalah bahagian daripada front end development. Manakala kalau back end development merupakan part belakang yang mengendalikan fungsi ataupun website ataupun aplikasi sesuatu, maksud saya fungsi kepada website ataupun aplikasi itu, sama ada daripada segi database, server dan juga request dan juga process of delivery information kepada user. So Bootstrap ni diguna pakai untuk pembangunan front end, iaitu user interface. Okay, so apakah Bootstrap? So Bootstrap ni merupakan salah satu front end framework yang popular dan juga percuma yang kita boleh gunakan untuk membangunkan atau membina website yang lebih responsif dan juga mobile friendly dengan lebih pantas, maksudnya dengan lebih cepat. Okay, so yang mana Bootstrap ni dia telah menyediakan template yang di-equipkan dengan library dan juga classes untuk kita stylingkan HTML tu. Okay, so seterusnya mari kita kenal siapakah founder Bootstrap ni. Okay, so seperti yang anda lihat dekat paparan, ada dua jejaka ni. Okay, yang belah kiri ni nama dia adalah Mark Otto. Manakala belah kanan ni nama dia Jacob Thornton. Okay, mereka ni merupakan tim developer daripada Twitter. So mereka ni lah yang memperkenalkan, yang mengasaskan Bootstrap pada pertengahan tahun 2010. Okay, tapi pada awalnya framework Bootstrap ni diberi nama sebagai Twitter Blueprint. Okay, kiranya sekarang ni Bootstrap dah berada 12 tahun diperkenalkan dan sudah tentu version Bootstrap pun makin meningkat, di mana lagi banyak library, kelas yang lebih advance dan juga berguna kita boleh pakai bagi front end developer. Kalau macam sampai ke hari ni, versi Bootstrap adalah version kelima, dan version kelima ni pun ada version 5.02, 5.13 dan sekarang 5.2 tapi dalam beta version. Okay, so seterusnya mari kita kenali apakah itu komponen dalam Bootstrap. So komponen dalam Bootstrap terdiri daripada 3 language, iaitu HTML, CSS dan juga JavaScript. So gabungan daripada 3 komponen inilah yang akan menjadikan website tu lebih interaktif dan juga responsif. Okay, next saya nak tunjukkan macam mana kita nak dapatkan Bootstrap. Ada beberapa cara. Okay, tapi sebelum tu kita boleh tengok Bootstrap ni dengan pergi ke Bootstrap punya website, iaitu getbootstrap.com. So macam sekarang ni saya tengah buka version 5, so yang paling latest kan. So dekat sini nampak ke? Okay, so dekat sini bahagian getting started download ni ada beberapa cara untuk kita dapatkan Bootstrap. Yang pertama, kita boleh guna compile CSS dan JS ni. Dia dah bagi file yang dah siap. Okay, lepas tu boleh melalui CDN via JS Deliver. Lepas tu melalui package manager yang terdiri daripada npm, composer. Okay, tapi untuk live hari ni saya nak tunjukkan dua cara lah macam mana kita nak dapatkan dan gunakan Bootstrap ni. So cara yang pertama, so cara yang pertama adalah secara offline, di mana kita muat turun ready to use compiled code dari halaman web rasmi Bootstrap yang tadi tu. Dan cara yang kedua iaitu cara online melalui CDN via JS Deliver dengan kita copy paste link tag Bootstrap dengan compile CSS dan JS ke dalam projek. So saya akan tunjukkan yang offline dulu. Saya kena keluar balik. Okay, yang offline
saya dah download siap-siap sebab saya takut macam hari tu kan, masalah teknikal. So penonton boleh pergi dekat getbootstrap.com yang ni. So nanti dekat bahagian download ada yang ni tau. So kita klik download, nanti dia akan download dalam bentuk zip file. Lepas tu nanti kita buka zip file kita yang ni. Okay, yang ni kita klik untuk kita extract, nanti dia akan ada file macam ni lah. Okay. Kemudian kita pergi dekat kita punya code editor, file code editor kita. Macam saya dah sediakan juga, iaitu Facebook Live ni. Kita buka guna kita punya code editor yang kita pakai. Saya guna VS Code. So nanti nampak kan? Okay. So nanti folder yang kita dah extract tadi tu kita bawa masuk dalam kita punya projek. Macam ni tadi. Okay. Yang dua ni kita copy. Lepas tu kita pastekan dekat kita bawa masuk lah dalam kita punya projek ini. Okay. So kalau yang guna cara offline ni, maksudnya kita store kita punya bootstrap tu secara lokal. So macam kalau contoh yang kita dah buat projek, kita boleh dapatkan framework tu walaupun kita tak ada internet, sebab kita dah store locally dekat kita punya desktop dengan projek kita kan. Berbeza dengan online, nanti perlukan capaian internet. So so kalau yang offline ni tadi, nanti dekat code editor kita kena mention lah kita punya path file bootstrap kita. Macam ni saya dah mention dah, nampak kan? Okay. So macam tadi file css.bootstrap.min.css. Lepas tu lagi satu JS ni pun kita kena declare lah dekat sini nanti. Okay. Kemudian cara kedua adalah cara online. Cara online, kita ke bawah sikit, kita buka website tadi tu kan. Yang CDM VRJS Deliver ni kita copy. Okay, kita copy. Lepas tu kita buka dekat kita punya code editor. So kita paste. Ini saya dah asingkan offline dengan online. Okay, so dari dua-dua. Ini saya tutup dulu. Okay, seterusnya saya nak tunjuk beza kita guna framework bootstrap dengan tak. Okay, so sekarang saya matikan, saya offkan dua-dua file bootstrap ni. Save. Lepas tu saya cuba run. Sebelum tu saya ada tambah ni tau, contoh HTML form. Ni pun saya copy daripada bootstrap sebab kat sini ada kelas, macam kelas-kelas ni dia merupakan kelas daripada bootstrap. Tapi kalau HTML biasa, dia tak boleh read pun kelas-kelas ni. Okay, so saya nak run jap. Salah. Buka tak? Nampak tu? Macam ni saya tarik. Okay. So ni, okay, seperti yang penonton dapat tengok kan. Assalamualaikum penonton Facebook Live. Yang email address, password ni, ini merupakan rupa HTML yang plain lah, memang kosong kan, tak ada apa-apa styling. So bila kita guna bootstrap, so saya on, tak kisahlah offline ke online kan. Lepas tu kita refresh balik, nampak tak ada beza betapa macam lebih kemas dan lebih senang lah, macam nampak tu jelas lah. Macam button tadi tu kan kelabu kan, macam kita tak tahu button submit tu macam kita tak nampak kan. So macam ni dah biru, dah terang. So macam tulisan pun dengan dia punya jarak-jarak tu pun cantik. Okay, kemudian macam mungkin lah kita nak change styling kat sini. Kalau macam kita tak puas hati kan dengan rupa bootstrap ni, kita boleh je tukar styling dia. Macam submit ni tak nak warna biru, kita nak tukar warna hijau. So macam mana kita nak tukar color dia, kita pergi kat code editor kita cari button tadi kan ni. Dia dah guna button primary. Okay, dekat bootstrap dia dah setkan warna-warna tau, macam color untuk certain alert, macam primary, default, success, warning, macam tu kan. So
Contoh saya nak tukar sukses ni dia akan tukar warna hijau. So kita pergi balik. Okay, so dia tukar warna hijau. Kalau macam pakai HTML biasa, kita tak boleh tukar direct dekat kelas ni. Kita kena macam tambah style kan. Style, tambahlah button punya warna tu apa, macam tu. So dari segi macam contohlah kita ada banyak file tapi pakai button yang sama, macam repeated lah benda yang kita nak buat tu. Kalau macam pakai framework ni, macam kita cakap sekali je, macam tu lah. So dia macam memudahkan lagi kerja. So macam tadi kan, ni sekarang saya pakai offline. So saya tutup yang offline, saya buka balik yang online. Kita dapat tak pakai framework tu? Sebab saya tak boleh nak tutup internet, macam nanti habislah live ni kan. So nampak, saya dah refresh pun dia still dapat. So maksudnya dia panggil Bootstrap framework tu menggunakan capaian internet lah. Okay, so tu untuk saya tunjuk macam mana nak dapat dan kita guna Bootstrap. Kalau macam nak tahu benda-benda lain, kita boleh tengoklah dekat sini. Kita search lah macam styling ke, padding ke, spacing ke, color pun kita boleh search kat sini, nanti keluar. Okay, so saya nak sambung 3 minit lagi. Saya nak sambung kelebihan menggunakan Bootstrap. Nampak ke? Okay, dah nampak. Okay. So berdasarkan apa yang saya tunjuk tadi, kita dah nampak tahu beberapa kelebihan penggunaan Bootstrap. So kat sini ni saya ada listkan juga beberapa lagi kelebihan Bootstrap, iaitu menjadikan website lebih mobile friendly. Sebabnya pakai kelas kan, dia pakai grid system tau. Bootstrap ni dia ada sistem grid. Contoh kalau kita buka dekat certain device yang lain resolution, dia akan cantikkan lah, dia akan buat lagi responsif. So memang mobile friendly lah. Dan dia menjimatkan masa pembangunan website. Macam saya tadi ada mention pasal tak payah nak styling inline sesuatu kan. Dan boleh minimalkan bug antara browser disebabkan oleh faktor compatibility browser yang digunakan oleh pengguna. Next point adalah ciri penyesuaian yang pelbagai. Maksudnya kat sini kalau macam kita tak puas hati dengan template Bootstrap yang dah disediakan ataupun certain class, kita boleh modify ikut kita punya keinginan kita dekat CSS nanti. Lepas tu, ianya boleh meningkatkan konsistensi design, mempunyai banyak sokongan dan sumber, dan paling penting adalah open source, di mana siapa-siapa je developer boleh modify Bootstrap ni tanpa perlukan paid license. Okay, next. Okay, next adalah yang terakhir adalah kekurangan Bootstrap. So kekurangan dia bagi saya taklah banyak, cuma yang ketara adalah design website kita berpotensi sama dengan laman website yang lain yang kalau pakai framework Bootstrap lah. So macam kalau lah nanti user penonton semua ada buka satu website, tengok macam lebih kurang je ni kan, maybe lah dia pakai juga framework Bootstrap. So kekurangan seterusnya, berupaya melambatkan website. Benda ni jarang terjadi, melainkan kalau kita tak optimizekan kita punya code. Okay, so itu sahaja untuk perkongsian Bootstrap pada hari ini. So kalau penonton ada apa-apa persoalan yang mahu ditanya, boleh drop down dekat comment box di bawah. Kalau saya nampak keluar dekat sini, nanti saya baca. Ada ke? So saya harap live hari ini penonton dapat sesuatu yang bermanfaat. Okay, macam tak ada. Okay, so saya akhiri live ni dengan memberi sedikit peringatan, just sedikit pesanan kepada semua untuk sentiasa keep update dengan Facebook Live Amtil Solution pada masa yang akan datang. So stay tune dengan kami dari semasa ke semasa. And then sekiranya kalau penonton berminat dengan sebarang training ataupun produk yang ditawarkan oleh Amtil Solution, boleh terus call number di bawah. Oh, saya lupa nak tutup. Okay, boleh terus call number di bawah ataupun boleh contact media sosial kami. Semuanya di Amtil Solution. Jangan lupa untuk like dan follow akaun Facebook, Instagram dan juga website Amtil Solution. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.